Pertamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpah rahmat dan kurnia-Nya. Kita dapat mengadakan Konvensyen Wakil Rakyat Perikatan Nasional pada hari ini. Konvensyen ini adalah amat penting untuk kita semua membincangkan hala tuju Perikatan Nasional sebagai sebuah gabungan parti politik nasional yang mendapat dokongan rakyat seperti mana yang ditunjukkan dalam pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya umum negeri pada tahun yang lalu. Walaupun usianya baru menjangkau 4 tahun, Perikatan Nasional yang dianggotai oleh Bersatu, PAS, Gerakan dan SAPP telah pun mendapat sokongan yang besar di kalangan rakyat kita dengan memenangi sejumlah kursi yang banyak, 74 kursi di peringkat Parlimen dan tak silap saya, Datuk Hamzah beritahu tadi, 200 lebih kursi di peringkat Dewan Undangan Negeri dan dapat juga menguasai 4 buah kerajaan negeri pada masa ini. Alhamdulillah. Namun begitu, kita tidak boleh berasa selesa dengan tahap sokongan ini. Tugas kita sebagai wakil rakyat PN ialah untuk memastikan gelombang sokongan rakyat kepada PN terus meningkat sehinggalah kita berjaya untuk memenangi PRU ke-16 dan membentuk kerajaan semula insya-Allah tidak berapa lama lagi. Justru adalah amat wajar dalam konvensyen ini kita bincangkan apakah langkah-langkah yang mesti diambil oleh Perikatan Nasional untuk memastikan parti kita ini terus mendapat dokongan rakyat dan Perikatan Nasional menjadi parti masa depan rakyat Malaysia. Saya optimis bahawa Perikatan Nasional bakal menjadi parti pilihan utama pengundi dalam PRU ke-16 yang akan datang ini, insya-Allah. Kenapa saya berkata begitu? Pertamanya, selama lebih setahun kerajaan Madanon memerintah. Saya tak panggil Madani. Rakyat dah mula sedar tentang pembohongan mereka. Apa yang diucap oleh pemimpin PHBN semasa kempen pilihan raya tidak sama dengan apa yang telah pun mereka buat selepas pilihan raya. Yang paling tak boleh dilupakan oleh rakyat ialah kempen anti-Hoi, Ya Hoi oleh PH. Kita tak ingatlah. Tiba-tiba selepas pilihan raya, kumpulan Hoi Ya Hoi itulah yang diangkat untuk menjadi rakan dalam kerajaan dan dilantik ke dalam kabinet. Begitu juga dengan kempen anti-DAP oleh UMNO. Tiba-tiba selepas pilihan raya, UMNO berada bersama-sama dengan DAP dalam kerajaan walaupun kedua-duanya berbeza ideologi. Perbezaan mereka semakin jelas apabila kedua-dua parti ini dilihat bertikam lidah secara terbuka mengenai beberapa perkara-perkara dasar yang mana mereka tidak sehaluan. Kerana itu dalam pilihan raya negeri yang diadakan selepas PRU ke-15, rakyat yang sedar tentang sandiwara pemimpin PH dan BN telah pun mengalih sokongan mereka pada Perikatan Nasional. Dan ini termasuklah penyokong-penyokong UMNO dan juga PH yang kecewa dengan tindakan pemimpin mereka. Kesannya, walaupun PN menjadi pembangkang di peringkat persekutuan, PN telah pun menang besar dalam pilihan raya negeri dan juga dalam beberapa pilihan raya kecil
yang diadakan selepas itu. Maknanya rakyat lebih percaya kepada Perikatan Nasional yang merupakan parti pembangkang berbanding dengan PHBN yang menjadi kerajaan. Agak luar biasa. Ini hakikat yang mesti diingat oleh kita semua. Rakyat tak akan berkompromi dengan pembohongan dan penipuan. Mereka lebih cerdik untuk menilai siapa yang betul dan siapa yang salah. Mereka juga adalah boleh menilai siapa yang berprinsip dan siapa yang curang. Keduanya, ternyata kerajaan Madani gagal menunaikan janji. Sudahlah berbohong, mungkir janji pula. Janji reformasi, janji turun harga minyak, janji turun harga barang, janji selesai masalah kos hidup rakyat, semuanya tinggal janji. Dan perkara ini bukan baru dan kita telah sebut berkali-kali di dalam parlimen, di dalam Dewan Undangan Negeri, malahan di luar parlimen. Reformasi entah ke mana perginya. Harga barang bukan semakin turun, tetapi semakin naik. Kos hidup semakin naik. Cukai pun semakin naik pada hari ini. Apa yang turun? Yang turun nilai ringgit. Yang turun pelaburan asing, walaupun dia klaim pelaburan asing adalah besar. Yang turun daya saing negara. Yang turun pertumbuhan ekonomi negara. Itu saja yang turun. Jadi perkara yang sepatutnya turun, dia naik. Yang sepatutnya naik, turun. Dan inilah masalah rakyat kita sedang hadapi di bawah kerajaan yang ada pada hari ini. Dan sebab itu sekarang ini kalau kita lihat di media sosial, rakyat mentertawakan kerajaan. Beberapa hari yang lalu saya lihat kenyataan Perdana Menteri. Saya fikir di luar negara mengenai kestabilan politik di Facebooknya. Ramai yang tekan ikon gelap daripada ikon light. Siapa yang tahu social media tahulah. Kenapa? Kerana mereka tak percaya apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri. Mereka tahu itu semua adalah tidak benar. Ketiganya, isu salah guna kuasa. Mungkin kerajaan Madani sedar bahawa mereka sedang pun berhadapan dengan masalah trust deficit. Trust deficit rakyat yang agak kronik. Dan maka dengan itu mereka cuba mengawal naratif di media sosial. Mereka tak mahu rakyat mengkritik kerajaan kerana kelemahan-kelemahan mereka sendiri dan menjadikan mereka ini semakin tak popular. Dan kerana itu akhir-akhir ini media sosial dikawal ketat oleh mereka. Contohnya video TikTok ahli Parlimen Putrajaya. Mana dia ahli Parlimen Putrajaya? Itu dia. Mengenai kejatuhan nilai ringgit. Memang tajam dan pedas. Yang telah pun mencapai jutaan tontonan disekatnya. Tapi sekat bagaimana pun masih boleh keluar lagi. Kenapa harus disekat? Bukanlah dahulu mereka juga yang paling lantang memperjuangkan kebebasan media. Kerana mereka ini memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Kenapa bila jadi kerajaan mereka dengan rakus menggunakan kuasa untuk menyekat kebebasan? Ternyata mereka ini semuanya hipokrit. Ketika saya menjadi Perdana Menteri, bermacam-macam tohmahan mereka lemparkan terhadap saya dan Kerajaan Perikatan Nasional. Tapi tak pernah sekalipun saya mengarahkan MC ataupun TikTok menyekat video ataupun posting rakyat di media sosial. Tidak sekali-kali kita buat begitu. Itu prinsip kita dalam mentadbirkan negara. Negara kita ada undang-undang dan kuasa kerajaan dihadkan oleh undang-undang. Kerajaan sebenarnya tak boleh bertindak sesuka hati
untuk menyekat hak kebebasan rakyat yang sah, melainkan mereka melakukan kesalahan di sisi undang-undang. Kita tak bercakap berdegar-degar tentang demokrasi, tetapi kita mengamalkan demokrasi. Mereka bercakap berdegar-degar tentang demokrasi tetapi mengamalkan autokrasi. Seperti ayam berkokok berderai-derai tetapi ekornya bergelumang dengan najis. Perkara keempat yang saya nak sebut sini ialah soal desperado. Kerajaan PHBN sedang desperate ataupun cuak dengan keadaan yang mereka hadapi pada hari ini. Mereka tahu bahawa kedudukan mereka tidaklah sekukuh mana pun walaupun disebut sebagai kerajaan perpaduan. Dan pada masa yang sama, rakyat juga telah hilang keyakinan terhadap mereka. Maka kerana itu mereka cuba untuk melemahkan kedudukan Perikatan Nasional dengan menawarkan pelbagai habuan kepada beberapa wakil rakyat kita untuk menyokong Perdana Menteri. Saya nak beritahu Perdana Menteri, buatlah apa pun, tindakan itu tidak akan mengubah tanggapan negatif rakyat kepada kerajaan pimpinan kamu yang gagal mentadbirkan negara kita dengan baik ini. Sebaliknya, saya yakin akan ada backfire pada kerajaan PHBN. Rakyat tahu bahawa ini adalah sandiwara kamu. Rakyat juga tahu tujuan jahat kamu. Rakyat benci dengan perbuatan kamu. Jika beranilah kita cabar, isytiharkan 6 kursi parlimen dan 1 kursi Dewan Negeri di Selangor ini kosongkan sekarang. Dan kita akan kembalikan mandat kepada rakyat dan biarlah rakyat yang akan membuat perhitungannya. Tapi saya bukan nak mendabik dada ataupun bersikap angkuh. Saya yakin, insya-Allah Perikatan Nasional akan menang semula lebih besar lagi di kursi-kursi ini jika pilihan raya kecil diadakan, insya-Allah. Saudara dan saudari yang saya kasihi sekalian, saya lakarkan sedikit senario ini supaya kita tahu di mana kedudukan kita berbanding mereka. Ya, mereka mempunyai kuasa sebagai kerajaan. Tapi ingatlah, pengalaman kita di masa lalu menunjukkan kuasa kerajaan tidak semestinya boleh menghasilkan sokongan rakyat. Jika kuasa kerajaan tidak digunakan untuk nak membela nasib rakyat, tapi digunakan dengan cara yang salah untuk mengekalkan kuasa, maka rakyat akan tolak parti kerajaan dalam pilihan raya. Bagi saya inilah situasi dan realiti politik di negara kita pada hari ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan ataupun kita sebagai Perikatan Nasional harus lakukan? Pertamanya, kita semua mesti istiqamah dalam perjuangan. Datuk Hamzah dah menyebut tadi. Jangan kita berasa lemah semangat ataupun gundah gulana kerana kita pembangkang di peringkat persekutuan. Sebaliknya, kita mesti yakin dengan kekuatan kita dan komited untuk melaksanakan peranan kita sebagai pembangkang. Rakyat meletakkan harapan yang tinggi kepada Perikatan Nasional untuk memainkan peranan check and balance ataupun semak dan imbang dalam sebuah negara demokrasi ini. Rakyat mahu kita menjadi suara mereka baik di parlimen maupun di luar parlimen, di Dewan Negeri ataupun di luar Dewan Undangan Negeri. Maka kita mesti melaksanakan amanah ini dan yakin kita berada di landasan yang betul dan jalan yang benar. InsyaAllah, selagi mana kita teguh dengan pendirian kita dan melaksanakan tanggungjawab kita dengan baik, rakyat akan menghargai usaha kita dan menyokong kita. Keduanya, Perikatan Nasional mesti terus menjadi sebuah parti nasional yang berteraskan perlembagaan persekutuan, perlembagaan negeri
dan juga prinsip-prinsip rukun negara. Dasar-dasar parti kita mestilah selari dengan realiti Malaysia sebagai sebuah negara berbilang kaum dan agama. Kita memperjuangkan hak masyarakat Bumi Putra dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, dan pada masa yang sama menghormati hak yang sah bagi semua kaum dan hak setiap individu untuk mengamalkan agama masing-masing secara aman dan harmoni seperti mana yang dijaminkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Inilah rupa wajah dan jati diri Malaysia yang mesti kita pertahankan. Ketiganya, kita mesti terus memperluaskan prinsip prihatin, bersih dan stabil sebagai tunjang dasar dan identiti Perikatan Nasional. Ini tekad dan janji kita pada rakyat semasa pilihan raya. Dan saya percaya rakyat memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional kerana mereka yakin, mereka percaya dengan prinsip dan dasar dan identiti kita ini. Mereka yakin dan percaya terhadap komitmen kita untuk sentiasa prihatin terhadap nasib rakyat, memerangi rasuah dan mengekalkan kestabilan negara. Maka kerajaan-kerajaan negeri yang berada di bawah pentadbiran Perikatan Nasional hendaklah menjadikan prinsip prihatin, bersih dan stabil ini sebagai teras pentadbiran kerajaan-kerajaan negeri. Keempatnya, 4 kerajaan negeri PN mesti menjadi model pentadbiran Perikatan Nasional. Bagi saya inilah peluang untuk kita membuktikan bahawa Perikatan Nasional boleh mentadbir dengan cemerlang. Ini termasuklah keupayaan 4 kerajaan negeri menarik pelaburan, menjana pertumbuhan ekonomi negeri, menyediakan peluang-peluang pekerjaan dan perniagaan, mengurus hasil negeri dengan cekap dan telus, menjaga kebajikan rakyat dan memelihara keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Saya bayangkan menjelang PRU yang ke-16, 4 kerajaan negeri di bawah PN ini boleh menunjukkan scorecard kejayaan masing-masing sepanjang mentadbir negeri. Dan insya-Allah ini akan memberikan keyakinan kepada rakyat untuk menyokong Perikatan Nasional. Kelimanya ialah prinsip perkongsian kuasa dan perpaduan dalam kalangan parti-parti Perikatan Nasional. Baru-baru ini saya dan pimpinan Kanan Bersatu duduk bersama-sama dengan Yang Berhormat Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi dan pimpinan Kanan PAS ramah. Dan kita juga mesti saling kukuh, memperkukuhkan antara satu sama lain. Dan apabila parti rakan kita kuat, maka Perikatan Nasional juga akan bertambah kuat. Dan ini juga bermakna apabila kita membentuk kerajaan, termasuk di peringkat negeri, kuasa mesti dikongsi secara adil dan saksama oleh semua parti yang anggota supaya kita semua mempunyai peranan untuk berkhidmat kepada rakyat. Dan inilah prinsip yang paling utama dalam kita membentuk sebuah kerjasama politik yang ampuh dan juga memastikan gabungan politik kita ini kekal abadi. Akhir sekali, semua wakil rakyat PN perlu menjadi the face of PN di mata rakyat. Santuni rakyat. Beri penerangan pada mereka tentang Perikatan Nasional, what PN stands for. Dan kita membawa suara rakyat ke Parlimen, ke Dewan-Dewan Undangan Negeri demi untuk menjaga kebajikan mereka. Negeri-negeri di mana PN bukan kerajaan, minta rakyat faham kedudukan kita sebagai pembangkang. Kita boleh membantu mereka sebaik-baik yang kita mungkin boleh mampu bantu, dan isu tiada peruntukan daripada kerajaan pusat tidak boleh menjadi sebab untuk kita tidak melaksanakan tugas kita sebagai wakil rakyat. Baru-baru ini ada seorang wakil rakyat
Seorang sahabat wakil rakyat kita beritahu saya ada penduduk di kawasannya bercakap, Yang Berhormat jangan sokong PMX. Kami rela tak dapat peruntukan asalkan Yang Berhormat kekal dalam Perikatan Nasional. Itu semangat rakyat menyokong kita. Inilah semangat rakyat yang sedar dan faham akan situasi negara kita. Jangan kita ingat rakyat tak faham. Mereka meletakkan harapan yang tinggi kepada PN untuk menyelamatkan agama, bangsa dan tanah air kita, dan kitalah sebagai wakil rakyat PN yang bertanggungjawab merangkul harapan mereka. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya percaya bahawa PN adalah parti masa depan untuk Malaysia. Dasar-dasar yang kita bawa adalah sesuai dengan jati diri dan identiti Malaysia sebagai sebuah negara majmuk dengan masyarakat Bumi Putra sebagai penduduk majoriti. Dan sebahagian besar wakil rakyat PN juga berpengalaman dalam mentadbirkan negara. Saya percaya apabila PN diberikan mandat oleh rakyat untuk membentuk kerajaan sekali lagi, tumpuan utama kita adalah bagaimana untuk meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa. Dan data-data menunjukkan bahawa daya saing negara kita semakin lemah. Dan ini pastinya akan menjejaskan potensi kemasukan pelaburan asing dan merencatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Masa depan negara kita bergantung kepada sejauh mana Malaysia boleh meningkatkan daya saing, menjana pertumbuhan ekonomi yang rancak mencipta kekayaan untuk dikongsi secara bersama dengan adil dan saksama oleh seluruh rakyat. Dasar mengenai Bumi Putra misalnya tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dasar untuk membantu rakyat yang memerlukan, terutamanya golongan B40, ibu tunggal, miskin tegar juga tidak boleh dilaksanakan dengan berkesan jika hasil negara kita tidak meningkat. Tidak ada apa yang boleh kita agihkan pada rakyat jika kek ekonomi kita tidak membesar. Sebaliknya, banyak bantuan untuk rakyat terpaksa dipotong ataupun dihapuskan kerana kerajaan tidak mempunyai hasil yang mencukupi untuk menampung perbelanjaan negara. Inilah keadaan yang berlaku di negara kita pada hari ini, akibat kegagalan kerajaan menguruskan ekonomi secara yang sebaiknya. Sehingga kini pun mereka gagal untuk membentangkan suatu perancangan yang komprehensif untuk meningkatkan daya saing negara dan merancakkan pertumbuhan ekonomi. Yang mereka buat ialah naikkan cukai, potong subsidi yang semakin menyusahkan rakyat. Dan ini tentu sekali tidak baik untuk masa depan negara kita. Maka, untuk tempoh 3 tahun yang akan datang, marilah kita perkukuhkan kekuatan Perikatan Nasional supaya kita menang pilihan raya ke-16 dan membentuk kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. InsyaAllah, jika diberikan mandat oleh rakyat, PN akan mentadbir negara dengan lebih baik, menguruskan ekonomi negara dengan lebih cekap, membela kebajikan rakyat dengan lebih prihatin, dan mengembalikan kegemilangan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju, aman dan makmur. Usik dayang mengatih benang, benang kusut terlalulah susah. Kalau Tuan mahu menang, bekerjalah tanpa mengenal lelah. Terima kasih saya ucapkan. Maka dengan ini saya dengan sukacitanya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi amat mengasihani meresmikan konvensyen ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.